Hari ini persembahan saya atau perkongsian saya pada malam ini iaitu berkaitan dengan produk terbaru syarikat SN1 iaitu Saji Coffee. Okey, sebut saja Saji Coffee ini merupakan rangkaian minuman. Kita tahu bahawa di antara keperluan permintaan yang tinggi, okey, bukan saja di Malaysia, malahan di dunia pada hari ini ya. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda, okey, ini kita punya produk Saji Coffee. Okey, hari ini minuman dan komoditi. Okey, hari ini kita tahu bahawa air putih, air bersih merupakan air yang paling utama. Jadi hari ini tidak hairanlah banyak teknologi-teknologi terbaru untuk menghasilkan air yang bersih, okey, dan hari ini banyaknya terciptanya mesin-mesin dan sebagainya untuk apa? Untuk menghasilkan air yang bersih, okey. So ini di antara keperluan manusia pada hari ini iaitu air bersih. Jadi hari ini tidak hairanlah kadang-kadang air putih ataupun air bersih ini di mana harga dia semakin hari semakin meningkat. Okey. Yang kedua, okey, kalau kita lihat di segi senario bukan saja di Malaysia, malah di dunia pada hari ini, kopi, okey, kopi merupakan komoditi yang kedua terbesar selepas minyak dan juga gas. Okey, jadi hari ini kita lihat penggemar kopi, okey, kita lihat hari ini dunia perniagaan hari ini lebih tertumpu kepada minuman-minuman seperti kopi. Kita tengok hari ini sebagai contoh McDonald yang selalu kita fahami ataupun kita ketahui menjual burger. Tetapi hari ini kenapa mereka meletakkan salah satu menu utama mereka iaitu McCafe. Begitu juga dengan KFC, begitu juga dengan Starbucks dan sebagainya. Kerana kita tahu bahawa kopi adalah minuman yang kedua terbesar di dunia selepas air bersih ataupun air putih. Okey. Jadi hari ini kita lihat bahawa di mana kopi ini merupakan salah satu satu perniagaan yang besar dan juga komoditi yang kedua terbesar. Dan seterusnya kita tahu minuman cordial, okey, minuman jus, okey, dan juga bir dan juga minuman yang lain yang hari ini kita lihat. Tetapi persoalannya hari ini ramai masyarakat hari ini mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kualiti dan juga keistimewaan sesuatu minuman tersebut. Contohnya kalau kita lihat hari ini ramai penggemar kopi pada hari ini yang mengambil kopi 3 in 1. Okey, yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita mempertikaikan kenapa coffee 3 in 1 ni selalunya akan dicampurkan dengan iaitu gula ataupun kita panggil gula proses ataupun artificial sugar. Jadi kalau kita lihat kalau kita menggunakan artificial sugar ini, ini di mana kita tidak boleh jadikan kopi ini sebagai diet. Kerana hari ini kita tahu bahawa di mana masalah obesiti ini dan juga masalah-masalah kesihatan juga banyak berpunca daripada lebihan gula. Okey, terutama sekali penggunaan artificial sugar dan juga krema yang digunakan bukan tenusu. Okey, so ini kadang-kadang krema ni terhasil daripada mana? Daripada kelapa sawit, buah sawit dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan hasilnya maksudnya lemak tepung. Okey, dan juga penggunaan pewarna dan juga pengawet. Ini yang kadang-kadang kalau kita lihat contoh doktor selalu against, selalu mempertikaikan, dan juga hari ini ada juga news ataupun berita mengatakan bahawa di antara punca masalah kidney failure juga adalah berpunca daripada pengamalan minuman kopi 3 in 1. Okey, ini kita lihat So ini yang saya nak kongsikan kepada anda, iaitu
keistimewaan dan juga kelazatan dan juga kebaikan saji kopi yang dihasilkan atau dikeluarkan, yang dipasarkan oleh syarikat SN1. Okey, yang ini bentuknya, okey, di dalam satu kotak ni terdapatnya 20 cc dan setiap satu cc mengandungi 30 gram. Okey, so jadi mari kita lihat apakah kandungan dan juga keistimewaan yang hari ini yang membezakan kopi saji kopi dengan kopi-kopi yang di luar sana. Okey, mari kita lihat di antara keistimewaan saji kopi ini di mana kita menggunakan kombinasi kopi yang terbaik iaitu kopi Arabica dan juga Robusta. Okey, so jadi kita lihat kombinasi kedua-dua kopi ini akan menghasilkan aroma kopi yang sebenarnya. Jadi mari kita lihat, mungkin ramai yang tidak tahu apa itu kopi Arabica dan juga Robusta. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda bahawa selain Cibaton mempunyai pertubuhan sendiri iaitu Cibaton International Association, di mana kopi juga mempunyai organisasi juga iaitu International Coffee Organization. Okey, so jadi kalau kita lihat dalam pasaran dunia di mana Arabica menghasilkan ataupun penjualan dia melebihi 70%, okey, di mana kalau kita lihat di segi Arabica ni dia lebih manis, dia lebih halus, okey, dan dia rasa buah, okey, dan 30% penghasilan kopi ataupun penggunaan kopi di dunia 30% datang daripada Robusta. Okey, dan Robusta ni dia lebih agak keras sikit dan lebih pahit sikit. Okey, macam dia kasar sikit. Okey, so jadi kalau kita lihat bahawa kedua-dua kombinasi ini, okey, kedua kombinasi ini, okey, yang menghasilkan produk saji kopi. Di mana kalau kita lihat bahawa produk saji kopi ini di mana kopi Arabica dan juga Robusta melalui proses seperti proses pemanggangan, iaitu proses roasting, okey, dan juga dari segi pemilihan ataupun bancuhan, okey, bancuhan Arabica dan juga Robusta supaya kita mendapat aroma dan juga nutrisi-nutrisi yang terdapat daripada kedua-dua kopi ini. Kerana apa? Di sini kalau kita lihat bahawa pemilihan, okey, dan juga proses untuk menghasilkan saji kopi ini kita melalui kajian. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat untuk menghasilkan kopi yang bermutu tinggi, okey, selain proses roasting dia, okey, proses brewing, pressure, steeping, okey, filtration dan juga boiling, itu adalah amat penting untuk menghasilkan aroma dan juga kualiti satu kopi tersebut. So jadi kalau kita lihat di sini bahawa produk saji kopi ini dihasilkan daripada kombinasi ataupun bancuhan daripada Arabica dan juga Robusta. Okey, itu satu kelebihan. Kebanyakan kopi-kopi di luar sana hanya menggunakan satu jenis kopi sahaja. Okey, kerana apa? Kerana hari ini kita syarikat SM1 kita mempunyai teknologi. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, yang tadi saya katakan bahawa okey, di mana hari ini ketakutan masyarakat tentang penggunaan coffee 3-in-1 ni daripada apa? Daripada gula dan juga dari segi creamer. Okey, pasal creamer ni yang kita lihat hari ini iaitu kebanyakan hari ini creamer yang murah ada daripada bukan tenusu. Okey, so ini kadang-kadang boleh menyebabkan berbagai-bagai komplikasi di dalam tubuh badan kita. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat di sini okey, bahayanya creamer tenusu kita lihat bukan tenusu okey, yang kita panggil artificial creamer ni. Okey, yang pertama sekali, okey, di mana kalau kita lihat di mana bahayanya iaitu dari segi masalah sistem kardiovaskular, terutama sekali iaitu saluran arteri. Okey, boleh menyebabkan penyumbatan. Okey, boleh menyebabkan masalah
jantung, angin akma. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini bahawa hal ini di mana untuk golongan-golongan yang mengalami masalah sistem kardiovaskular, contohnya darah tinggi, kencing manis, masalah jantung, selalunya para doktor akan bagi tahu, nasihatkan iaitu stop ataupun kurangkan pengambilan coffee 3 in 1 ini. So ini di antara kerana apa dia akan menghasilkan iaitu lemak tepu yang menyebabkan berlakunya atherosclerosis. Okey, iaitu penyempitan salur darah. So, jadi kalau kita lihat hari ini, kalau kita lihat itu ditulis non-dairy creamer, bermaksud bukan daripada tunusu. Tetapi hari ini saya nak bagi tahu anda bahawa di dalam saji kopi ini terdapat kita tidak menggunakan creamer daripada tenusu, kita menggunakan creamer daripada kelapa. Okey, kita gunakan creamer daripada kelapa yang lebih daripada natural ataupun semula jadi. Di mana ekstrak creamer kelapa ini, di mana kalau kita lihat kandungan protein, okey, adalah tinggi. Dan di samping itu juga dapat membantu menganjalkan pembuluh darah. Okey, ini di antara kenapa pemilihan creamer kelapa. Dan untuk pengetahuan anda bahawa saji kopi merupakan kopi yang pertama yang menggunakan creamer kelapa. Ini merupakan teknologi yang terbaru daripada penggunaan kopi. Okey, so ini di antara untuk menggantikan creamer tenusu, creamer daripada non tenusu, okey, untuk menjadikan saji kopi ini merupakan kopi lebih mesra kepada kesihatan. Okey, so dan di samping itu juga di mana hari ini saji kopi tidak menggunakan artificial glucose ataupun gula. Okey, kita tak menggunakan gula tiruan. Kita menggunakan fruktosa, buah daripada sibaton. Okey, nanti saya terangkan. Okey, di dalam buah sibaton, okey, terdapatnya fruktosa. Ini adalah fruktosa ni adalah daripada buah daripada buah sibaton, bukan fruktosa ataupun pemanis yang dihasilkan daripada teknologi. Itu perbezaan fruktosa yang artificial dengan fruktosa daripada buah. Itu adalah perbezaan. Jadi kalau kita lihat apabila kita minum saji kopi ini, kita akan terasa manis buah. Okey, kalau biasanya kalau kita lihat kalau artificial gula ni dia akan rasa manis pahit. Ini kita lihat okey, dan di samping itu juga kalau kita lihat hari ini di mana saya selalu tekankan bahawa sebelum kita mengamalkan ataupun meminum ataupun kita nak minum kopi 3 in 1, pastikan bahawa kopi ini tidak menggunakan artificial sugar. Okey, tidak menggunakan creamer bukan tenusu dan juga tidak menggunakan pewarna dan juga pengawet. Okey, walaupun kita tahu bahawa hari ini dalam Kementerian Kesihatan juga membenarkan penggunaan pewarna dan juga pengawet, di mana haruslah mengikut kadar yang dibenarkan sahaja. Nah, kerana apa? Kita tahu bahawa pewarna dan juga pengawet merupakan hasil daripada iaitu teknologi yang boleh menyebabkan berbagai-bagai masalah dalam tubuh badan kita. Okey. Dan seterusnya di mana dengan saji kopi ini juga kandungan di mana ekstrak sibaton. Okey, kita menggunakan ekstrak sibaton dan juga serbuk rumpai laut. Okey, ataupun seaweed. Okey, jadi kalau kita lihat dia apabila anda minum saji kopi ini, dia ada rasa macam kelat-kelat sikit. Okey, macam dia ada macam kita rasa aroma dia, kita rasa kopi dia, okey, dan kita rasa kemanisan buah dia, okey. Dan di samping itu juga ekstrak sibaton juga kita tahu bahawa di dalam sibaton terdapat lebih daripada 428 nutrisi, okey, yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. So jadi secara tak langsung pada hal ini
di mana saji kopi ini bukan saja untuk diminum, dan malahan juga bagus untuk daripada kesihatan, kerana kita tahu bahawa di antara fakta dan juga kajian ada mengatakan bahawa kopi ini juga kandungan kopi ini juga merupakan antioksidan, dan di samping itu juga dalam saji kopi ini kita diperkayakan dengan flavonoid C baton. Okey, kerana apa? Dalam flavonoid ini fungsi utama dia adalah untuk apa? Untuk antioksidan. So jadi kalau kita sebut antioksidan saja, pastinya kita tahu bahawa di mana di antara salah satu kenapa kita sakit pada hari ini disebabkan oleh pengoksidaan. So jadi secara tak langsung pada hari ini dengan pengambilan saji kopi ini, di mana kita boleh melambatkan proses penuaan, dan saji kopi ini juga boleh diamalkan sebagai awet muda. Okey, dan di samping itu juga di mana saji kopi ini tidak menggunakan pewarna, bahan pengawet dan juga bahan campuran kimia, di mana kita hanya menggunakan kombinasi dua jenis kopi, iaitu kopi Arabica dan juga Robusta. Dan kita gunakan krima kelapa, okey, menggantikan krima tenusu, dan juga di mana kita gunakan fruktosa daripada buah si baton untuk manisan. Kita tak menggunakan artificial ataupun gula tiruan. Okey, dan yang paling penting pada hari ini yang anda ingin tahu adalah apakah fungsi. Okey, apakah fungsi dan juga kelebihan dan juga keistimewaan saji kopi ini? Okey, yang pertama dia akan meningkatkan kecerdasan. Okey, bagaimana dia boleh meningkatkan kecerdasan? Yang pertama sekali, kita tahu bahawa ekstrak si baton dan juga diperkayakan dengan flavonoid si baton, di mana di dalam si baton ini terdapatnya seperti vitamin, dan di samping itu kita ada mineral di dalam si baton tersebut. Yang pertama sekali, dia dapat membantu mengaktifkan mitokondria. Okey, apabila mitokondria di dalam dapat nutrisi, maka dia akan memberikan tenaga kepada sel tersebut. Okey, jadi hari ini saya nak bagi tahu anda, kalau anda rasa letih, rasa penat, anda bancuh saji kopi, anda minum dengan tenang dan anda akan dapat kembalikan tenaga anda. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua yang dikatakan menambahkan tenaga. Okey, jadi menambahkan tenaga bagaimana? Okey, kerana kandungan seperti kalau kita lihat seperti asid lemak dan juga asid macam seperti linolik, dan juga kita ada juga seperti vitamin A, C, D, SOD, dan jadi secara tak langsung pada hari ini dia akan membantu mengaktifkan neuron otak. Neuron otak kita untuk memberi informasi ke seluruh badan supaya penyerapan nutrisi itu dengan lebih pantas, maka kita akan lebih bertenaga. Ini cukup bagus untuk golongan-golongan yang kerja keras seperti bekerja di lapangan, dekat field, construction dan sebagainya. Ini cukup bagus. Kerana apa? Kerana dia akan meningkatkan tenaga supaya kita lebih segar, lebih dan juga di samping itu juga dia dapat membantu untuk detox toksin yang ada dalam saluran darah kita. Kenapa kita rasa letih, kenapa kita tak bertenaga, kenapa kita rasa malas? Yang pertama kerana toksin tidak dibuang dengan sempurna, di mana terdapatnya toksin-toksin dalam saluran darah itu yang menyebabkan kita rasa letih, rasa malas dan juga rasa mengantuk. So jadi dengan pengambilan produk saji kopi ini, di mana dia akan meningkatkan lagi tenaga kita. Dan di samping itu juga ini yang saya nak tekankan kepada anda, di antara keistimewaan produk saji kopi ini, dia merupakan antioksidan.
Okey, antioksidan bermaksud pada hari ini kita terdedah dengan free radical. Okey, kita terdedah dengan free radical. So, jadi secara tak langsung pada hari ini, di mana kita akan seperti kandungan SOD, okey, flavonoid yang terdapat dalam saji kopi ini, ya, yang pertama untuk mengelakkan daripada berlakunya pengoksidaan supaya sel-sel kita dapat terikat dengan satu sama lain dengan lebih bagus lagi. So, jadi secara tak langsung pada hal ini, di mana bagi golongan yang nak nampak apa kita panggil anti-aging, okey, anti penuaan, amalkan saji kopi. Dan begitu juga bagi golongan-golongan yang selalu menghadapi masalah stres. Okey, anda rasa stres dengan masalah, mungkin dari segi berdepan dengan kerja yang banyak, tekanan, okey, anda ambil masa, anda relax, anda bancuh saji kopi ini, anda minum, okey, di mana hari ini saya nak ajak anda dalam untuk kita menikmati kopi ada dua. Okey, ada dua kategori. Satu, dia menikmati kopi. Apa yang dia nikmati dari segi apa? Dari segi aroma dan juga dari segi khasiat. Ada golongan satu, dia adalah peminum kopi. Di mana hari ini kopi banyak, sampai kopi ni kita tak perlu minum terlalu banyak, satu gelas besar tak perlu. Okey, di mana hari ini dengan satu seceh saji kopi ini dapat membantu mengurangkan stres kita. Okey, dia akan membantu mengurangkan stres kita. Okey, dan di samping itu juga dengan kandungan yang terdapat di dalam buah sibaton ini juga, terutama yang terdapat dalam ekstrak sibaton dan juga untuk apa? Untuk anda diet. Okey, untuk diet. Okey, contohnya kalau anda rasa nak diet, kerana hal ini kita lihat bahawa di antara salah satu sebab kenapa berlakunya obesity adalah habit, tabiat selalu makan. Okey, jadi dengan pengambilan saji kopi ini, okey, seperti kandungan vitamin dan juga dapat membantu untuk apa ni, kita untuk mengatur diet kita. Apabila kita minum dan kita rasa kenyang. Okey, dan malahan hari ini saji kopi ini juga boleh diamalkan. Okey, diamalkan oleh seperti pesakit-pesakit yang mengalami masalah gastrik. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana kandungan ekstrak sibaton terdapat di dalam saji kopi tersebut. Okey, dan seterusnya, okey, dia dapat menghilangkan rasa keletihan. Okey, jadi untuk ringkasan yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini, iaitu yang paling penting pada hari ini adalah yang pertama hari ini, di mana saji kopi ini dapat membantu mencegahkan kita, okey, daripada keletihan, okey, daripada stres, dan juga merupakan anti-aging. Okey, jadi dari samping itu juga, okey, di mana saji kopi ini tidak menggunakan artificial gula ataupun gula tiruan, maka dia dapat membantu melancarkan perjalanan darah. So, jadi apabila dia dapat bantu perjalanan darah, maka secara tidak langsung bahawa hari ini bagi golongan-golongan yang menghadapi masalah-masalah kesihatan boleh mengamalkan saji kopi. Okey, dan di samping itu juga, di mana saji kopi ini juga, di mana kita tahu bahawa di Malaysia hari ini pengguna ataupun peminat kopi ini adalah terlalu banyak. So, ini di antara produk yang berkualiti dan juga berkesan yang dihasilkan daripada syarikat SN1. Dan malahan hari ini kita lihat sejak produk saji kopi ini dilancarkan sehingga hari ini, di mana permintaan semakin hari semakin
semakin meningkat. So ini di antara kehebatan dan juga keistimewaan. Okey, saya ulangkan sekali lagi, iaitu apakah perbezaan saji kopi SN1 dengan kopi-kopi yang di luar sana? Yang pertama, kombinasi. Okey, kombinasi dua biji kopi iaitu Arabica dan juga Robusta. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya kopi yang menggunakan krima kelapa. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, ini satu-satunya kopi yang menggunakan fructosa cibaton. Ingat, satu-satunya kopi yang menggunakan fruktosa daripada buah cibaton. Ada kopi yang menggunakan fruktosa tumbuhan pun ada. Tetapi ini merupakan satu-satunya dan juga pertama kali yang menggunakan fruktosa buah cibaton. Dan juga kita memperkayakan ataupun kita menambah flavonoid di dalam kopi. Ini merupakan satu-satunya kopi yang ada di dalam dunia ni yang memperkayakan kopi dengan flavonoid cibaton. Okey, dan di samping itu juga, di antara yang terpenting, di mana saji kopi tidak menggunakan pewarna dan juga tidak menggunakan bahan pengawet dan juga campuran bahan kimia, untuk menjaga kualiti saji kopi ini. So ini di antara kita boleh katakan bahawa di mana syarikat SN1 merupakan syarikat yang pertama menghasilkan kopi yang bermutu tinggi. Okey. So, jadi hari ini untuk menguatkan fakta yang saya sebut tadi, bahawa setiap produk SN1 akan melalui proses ataupun formula yang dihasilkan oleh pakar-pakar dan juga menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Contohnya seperti kalau kita lihat saji kopi yang dihasilkan oleh syarikat SN1. Mungkin ada yang menanyakan kafein. Yes, betul. Di mana hari ini kita lihat bahawa di mana dalam Arabica dan juga Robusta, di mana dia ada menghasilkan kafein. Tetapi hari ini di mana dengan teknologi yang ada di dalam syarikat SN1, di mana kita dapat mengurangkan kafein yang ada di dalam saji kopi tersebut. Ini di antara. Bagaimana dia dapat memisahkan? Kerana apa? Syarikat SN1 mempunyai rakan niaga iaitu syarikat industri yang terbesar di India Mongolia iaitu Yuhanren mempunyai teknologi tersebut. Dan kita ada tiga tempat pusat kajian. Kajian untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi. So, jadi hari ini bagaimana cara untuk kita mengamalkan saji kopi ini, di mana cara yang terbaik ataupun waktu yang terbaik, berapa kali sehari yang sesuai. Di sini saya nak bagi tahu anda waktu yang terbaik iaitu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dua waktu ini. Jadi kalau kita lihat kenapa kita gunakan pagi dan juga petang, yang pertama sekali pada waktu pagi, pada masa itulah badan kita memerlukan tenaga untuk bergerak, untuk bekerja. Dan pada waktu petang, kenapa pada waktu petang? Pada masa itulah waktu kita nak rehat, untuk merehatkan tubuh badan kita dan proses pembuangan toksin. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh tak minum pada waktu malam? Boleh. Kerana apa? Yang pertama sekali, kadar kafein yang rendah, di mana walaupun kita minum saji kopi, kita boleh tidur dengan lena. Ramai orang mengatakan minum kopi tak boleh tidur malam. Kerana apa? Kandungan kafein yang menyebabkan tekanan saluran darah tersebut. So jadi dengan pengambilan saji kopi ini, di mana dia dapat bukan saja kita dapat menikmati kopi yang berkualiti. Pertama berkualiti,
dan juga bermanfaat ataupun ada faedah dia. Okey, so jadi waktu yang paling sesuai iaitu sekurang-kurangnya iaitu 1 atau 2 cc sehari. Okey, minum minum mengikut kadar. Okey, kadar maksudnya di mana secawan kopi okey, itu baru kita dapat menikmati. Okey, jangan kita buat 1 gelas besar, itu menterdarah kopi nama dia. Okey, kita tidak menikmati. Okey, jadi apabila kita dengan kadar 30 mg dengan satu cawan, dan kita akan dapat aroma dan juga kita dapat faedah, dan ini akan membantu untuk mengurangkan stres kita. Di antara yang dapat mengurangkan selain nutrisi yang terdapat di dalam saji kopi, malahan hari ini aroma juga membantu menstabilkan neuron otak kita. Okey, sambil kita minum, kita hidu bau dia. Jadi di situ kita akan dapat dapat menstabilkan hormon ataupun neuron otak kita supaya kita lebih tenang. Itu bermaksud boleh dapat mengurangkan stres kita. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan ini adalah di antara kelebihan dan juga keistimewaan. Okey, yang kedua, dari segi hari ini kita kena ikut trend permintaan. Hari ini permintaan kopi cukup besar, tuan-tuan dan puan. Hari ini macam saya katakan pada anda tadi bahawa komoditi yang kedua terbesar selepas minyak dan gas adalah kopi. Okey. Jadi hari ini tidak hairan kalau kita lihat di mana syarikat-syarikat ataupun pengusaha-pengusaha besar, okey, hari ini mesti mengikut trend, mesti ada kopi di dalam perniagaan mereka. Terutama sekali kalau kita tengok macam hari ini salah satu contoh kita boleh tengok seperti apa? Seperti McDonald telah menghasilkan McCafe. Okey, kita tengok hari ini satu syarikat yang teguh dengan hanya menjual kopi. Okey, kita tengok hari ini banyak hari ini. So jadi hari ini syarikat SN1 telah menghasilkan satu produk minuman yang di antara yang terbaik. Di antara yang terbaik dari segi formula, dari segi rasa, okey, dari segi keberkesanan, memang cukup hebat. Jadi ini di antara peluang kita untuk nak berjaya, okey, di dalam perniagaan industri kopi pada hari ini. Jadi hari ini sebelum anda memperkenalkan, pastinya anda harus mengamal ataupun minum dahulu, rasa dulu, okey, bagaimana saji kopi ini dapat membantu diri anda dari segi apa yang saya kongsikan tadi. Okey, lepas tu barulah anda memperkenalkan kepada masyarakat, dan di sinilah di mana kopi merupakan industri yang di antara yang terbesar. So inilah pilihan. Jadi dalam syarikat S1 kita sudah ada rangkaian produk yang diperlukan oleh masyarakat pada hari ini.